Tuhanku bukan senang nak naik, nak bawa Nabi masuk dalam gua, sembunyi dalam tu. Tiba-tiba mereka yang sedang ikut ni, Nabi SAW kata, siapa dia nak selesaikan mereka ni, mereka tengah duk ikut kita ni. Lepas tu Sayyidina Talha kata, ya Rasulullah, bagi saya Rasulullah, saya turun selesai mereka. Nabi SAW kata, bukan masa dia lagi Talha, bukan masa kamu. Terus seorang daripada Ansar turun pergi. Waktu tengah naik, jadi tinggal 10 orang ni, termasuk Sayyidina Talha. Waktu tengah duk naik tu lah, bam, terkorban pula seorang lagi di situ, meninggal dunia. Mereka ligan lagi, hambat lagi. Bila hambat lagi, Nabi SAW kata, siapa nak selesai? Sayyidina Talha angkat tangan tu, ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah. Bukan giliran kamu Talha. Seorang lagi pula turun tengah naik sikit, berapa tapak, meninggal pula, bam, menyaksikan. Terus naik pula lagi, tahu dah kata meninggal. Sampai Sayyidina Talha kerja angkat tangan. Nabi SAW tak izinkan lagi, belum sampai masa Talha. Sampailah terkorbannya seluruh 9 daripada Ansar, tinggal seorang lagi. Saat itulah orang yang Ansar yang terakhir, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya selesaikan mereka, apa-apa jadi lepas ni saya tak kisah lagi, yang penting saya boleh tolong bertahankan Rasulullah SAW. Maka dia turun, Sayyidina Talha, tinggal Sayyidina Talha yang bawa naik Nabi SAW sampai ke gua. Dalam gua dia ada kena naik tempat sembunyi pula. Di sinilah anak tangga dia tinggi, lebih kurang macam ni. Macam mana nak melangkah, nak naik begitu? Kalau kata dengan beratnya baju besi, dengan luka tubuh baginda Nabi SAW, luka yang jadi lemah kerana banyak berdarah, maka saat itu Sayyidina Talha tundukkan badannya macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, pijak di atas belakang saya Rasulullah, pijak belakang saya, lepas tu saya akan buat gitu. Dan naik bersindung situ. Kalau sini orang panah kena lagi, situ memang tak kena dah, sebab memang terselamat dah. Maka saat itulah Sayyidina Nabi SAW dengan tubuh yang berat, dengan baju besi, pijak di atas tubuh belakang badan Talha, Sayyidina Talha radhiyallahu anhu ardah, naik. Lepas tu tengok yang terakhir daripada Ansar meninggal dah. Bila meninggal yang terakhir, Sayyidina Talha kata, ya Rasulullah, izin tak saya pergi sekarang selesaikan mereka semua tu, daripada bunuh 10 orang sahabat kita. Nabi SAW kata, wahai Talha, inilah masanya dia. Maka Sayyidina Talha turun bagaikan seekor singa yang ganas. Sayyidina Talha turun, hancur habis semua yang bunuh 10 orang. Abang kata seorang sahabat Nabi ni hebat sampai begitu sekali. Bunuh habis, tapi namun dia tetap, dia ditetap sini, tetap ini, tetap sini, tetap dan sebagainya. Sehingga kan kalau lihat luka di atas badan sahabat Nabi, Sayyidina Talha yang paling hebat. Waktu ketika mana saat itu, ada pula yang mana yang lukakan Rasulullah, dialah yang bising di kawasan sini. Abang kata, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Bayangkan perasaan sahabat waktu perang, mereka perang untuk Rasulullah, tiba-tiba dengar kata sahabat Nabi Muhammad dah mati, macam mana? Ada yang hampir luruh jantungnya kerana kami berjuang untuk Muhammad SAW. Bagaimana? Salah seorang pada mereka, nama sahabat tersebut adalah Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah yang cerita kisah dia dihantar ke bumi Mesir untuk bertemu dengan Muqawqis untuk hantar risalah pada Nabi. Beliau itulah dalam peperangan dengar saya Nabi Muhammad sudah mati, berhenti perang, terus lari pergi cari. Tadi kami dah hantar suruh sahabat pergi selamatkan Nabi, takkan Nabi mati? Dia pun lari. Maka apabila sudah sampai kepada depan pintu gua, tiba-tiba Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah nampak siapa? Nampak Rasulullah SAW tengah cuci pipi baginda sallallahu alaihi wasallam yang berdarah. Tengah cuci, itulah dikasan darah ada dalam gua tu, sehingga kan gua tu sangat berwangi. Masya-Allah, tabarakallah. Boleh bau lagi dalam gua tu kalau kita masuk. Dia punya bau tu, Allahu akbar kabira. Jadi Allah Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah sampai ke pintu gua nak pastikan semua hidup atau tidak. Biar aku yang canang pada semua balik kata Muhammad SAW tak mati lagi. Jadi tiba-tiba lihat Nabi SAW tengah cuci. Ya Rasulullah, tenangnya hati saya melihat Tuhan masih hidup, kerana di medan perang sekarang sedang riuh dengan menyatakan Muhammad itu sudah mati. Ingat, perkataan Muhammad sudah mati ini pernah berkumandang semula selepas pada Nabi SAW betul-betul wafat. Waktu tu Sayyidina Umar bin Khattab keluarkan pedang, kita ingat. Sebab dia keluarkan pedang, jadi macam orang hilang pertimbangan. Kerana suasana perang Uhud inilah menyebabkan ramai pada sahabat meninggal dunia bila dengar Muhammad SAW sudah mati. Sebab tu Sayyidina Umar tak boleh dengar perkataan tu, sebab dia teringat peristiwa perang Uhud. Baik, lepas Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah rasa tenang tengok muka Nabi, walaupun baginda kan cuma nampak pecah bertipi-pipi dan berdarah. Terus Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah katakan, ya Rasulullah, bagi tahu kepada saya, siapa yang buat pipi Tuan sampai begini sekali, demi Allah saya akan cari dia. Nabi SAW keluar sikit bagi tahu. Itu yang sedang duk heboh bagi tahu kata saya dah mati. Dia itulah Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah pegang balik pedang dia semua. Dia tuju pergi kepada kawan tu. Mana orang yang menghalang antara
Sayyidina Hatib bin Ta'ah dengan orang yang lukakan Nabi SAW. Sayyidina Hatib bin Ta'ah pancung. Akhirnya sampai pada kawan tu, dia tetak kepala, dia pegang bawa balik sampai ke tunjuk pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah bunuh dia. Orang yang lukakan Rasulullah SAW sudah mati. Orang yang bagi tahu kata Muhammad sudah mati, ini dia yang mati. Sampai begitu kali sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Maka akhir sekali selepas daripada riuh tentang Nabi Muhammad dah mati itu menyebabkan sahabat semua bunuh sambil mereka habaq kata mereka menang dan sebagainya. Sahabat semua dapat berita pada Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah dan juga sebagainya menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad masih hidup. Daripada jauh orang musyrikin tengok di sini, Nabi SAW jengui muka ke pintu gua saja pun mereka dah tahu itu cahaya Muhammad. Muhammad masih hidup. Sahabat bala balik, Muhammad masih hidup. Waktu itulah orang musyrikin walaupun nampak zahir mereka menang, tapi sebenarnya mereka rasa mereka kalah juga sebab Nabi SAW tak mati. Tapi mereka tak teruskan peperangan dah. Saat tu mereka pergi tinggal. Maka Sayyidina Rasulullah SAW dibawa dipapah untuk tengok sahabat-sahabat ni, depan ni semua ni. Bawa tengok seorang-seorang sampai jumpa Sayyidina Hamzah. Tengok-tengok sampai jumpa jenazah Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad SAW menangis. Lalu Nabi SAW beritahu kata, jangan panggil kakak pada Sayyidina Hamzah, itu menakan Nabi SAW. Jangan bagi mai tengok, jangan bagi dia mai tengok. Sagi tengok adik dia macam mana keadaan dibunuh begini, mesti tak tahan. Sahabat cuba tahan lah, tapi namun begitu kakak Sayyidina Hamzah masih lagi cuba nak lepasi. Sampai tengok-tengok, ya Allah, adikku Hamzah dah mati. Tengok dengan keadaan Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Sebab tu Nabi SAW tak boleh nak lupa walaupun Sayyidina Wahsy sudah masuk Islam. Dan waktu masuk Islam tu Sayyidina Wahsy jumpa Nabi SAW. Masuk Islam, Nabi SAW tanya, ni kisah lepas tu, engkau Wahsy kan? Ya, saya Wahsy ya Rasulullah. Engkau kan yang bunuh Sayyidina Hamzah lu? Tuan, itu cerita lama, tapi memang saya yang bunuh. Tapi itu dulu lama dah. Ini sekarang saya sudah peluk Islam. Nabi SAW bagi tahu, Islammu itu diterima, tapi boleh tak jangan tunjuk muka kamu pada saya. Sebab saat saya tengok muka kamu, saya teringat pembunuhan Sayyidina Hamzah. Bila kamu bunuh menyebabkan hindun, buat macam-macam dan sebagainya. Masih terkenangkan bapa saudaranya yang mana besar sekali minum susu Sayyidina Halimatus Sa'diyah, ibu susuan bersama dan sebagainya. Baik, Allahumma salli alaihi. Lalu Nabi SAW berpindah tengok pula Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Sayyidina Mus'ab ibn Umair ni siapa? Waktu seawal orang Ansar yang dihantar mai lebih kurang dalam 12 orang datang ke Mekah sebelum Nabi pindah mai ke Madinah. Mereka mai terima Islam 12 orang. Terima Nabi SAW kata, okey baik, kalau gitu saya hantar wakil sahabat saya untuk mengajar Quran dan kembangkan Islam di sana. Siapa dia? Abdullah ibn Maktum dan juga Mus'ab ibn Umair pergi ke Madinah. Mereka dua datang, tinggal lama tak nampak wajah Nabi SAW semata-mata untuk kembang Islam. Bayangkan tahun ni tahun depan datang dengan 70 orang masuk Islam. Sayyidina Mus'ab ibn Umair mengislamkan hampir 70 orang baru pula datang. Maka mereka 70 orang kata, kami akan terima Rasulullah SAW di Madinah. Sebab tu Nabi SAW pindah. Jadi semua orang Islam di Madinah berkembang. Adalah punca di antaranya adalah kerjasama daripada Mus'ab bin Umair. Walhal dia dulu siapa di Mekah? Bukankah dia anak manja, anak orang kaya, anak ibu dia yang kaya raya? Ibu dia kata apa? Kalau engkau tinggal Muhammad SAW, ibu bagi semua. Tapi kalau engkau tak tinggal, apa pun ibu takkan bagi apa, semua ibu ambil. Dia sanggup tinggal sehingga kan dia tinggal dengan pakaian-pakaian biasa-biasa saja semata-mata kerana tak mau pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila Nabi SAW tengok jenazah Mus'ab bin Umair, suruh tutup dengan kain. Ambil kain nak tutup, tiba-tiba tarik tutup kaki, terbuka betul muka. Tarik betul muka, buka betul kaki. Nabi tu ingat dia dulu anak orang kaya, kain apa dia nak boleh, tapi dia tolong saya. Tapi hari ni nak tutup wajah dia pun tak boleh. Tarik sini, buka sana, tarik sana, buka sini. Maka Nabi SAW perintahkan, tanamkan semua sahabatku. Semua tanam. 70 orang sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi sebut, demi Allah, kalau ada lagi peperangan seperti Uhud ni dengan musyrikin, satu orang daripada sahabatku, imbalan dia adalah 70 nyawa orang musyrikin. Nabi SAW janji, Nabi boleh buat benda tu. Maksudnya Nabi seorang akan bunuh. Hamzah seorang aku bunuh 70 orang tu. Jadi seorang 70. Saat itu ada seorang sahabat main, ya Rasulullah, pipimu terluka Rasulullah ni, darah tak berhenti lagi. Tolonglah angkat tangan bagi mereka kena laknat. Hak buat kat Nabi lebih kurang tu. Nabi SAW kata saat itu, Nabi kata, innama bu'istu rahmatan muhdah. Aku diutuskan untuk rahmat, bukan untuk nak doa bagi siapa-siapa kena laknat. Tak. Daripada luka pipi Nabi pun Nabi SAW kata gitu. Tengok akhlak Nabi SAW. Baik.
Waktu orang tiba ke gua nak pergi ambil Nabi SAW, nak selamatkan Nabi, sahabat pipi kata, ya Rasulullah, dah selesai dah perang, kami nak tolong rawat baginda. Baginda kata, jangan rawat saya lagi, tengok tu kat bawah ada siapa. Sayyidina Talhah yang sudah terbengkalai, walaupun dia bunuh habis dah semua tu, dia luka merata-rata. Kata Nabi SAW, siapa yang nak melihat kepada seorang yang syahid tapi masih hidup atas muka bumi ni, lihatlah kepada Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah masih hidup, walaupun dia terluka di sana-sana sini, hebat luka dia. Sebab tu apa jadi lagi, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tak boleh ikut dalam peperangan lagi lah lepas peperangan Uhud, kerana luka dia yang begitu kritikal, tak boleh ikut. Dia luka banyak, sehingga kan akhirnya dia fikir macam mana cara nak cari pahala lagi. Dia dengan berniaga cari kekayaan untuk orang Islam dan sebagainya. Jadi lepas Nabi SAW suruh tanam, semua ditanam di situ, semua ditanam di sini dulu. Cumanya selepas daripada bertukar khilafah sampai khalifah Sayyidina Muawiyah, waktu tu Sayyidina Muawiyah perintahkan untuk buat aliran air sungai lalu. Jadi nak kena bagi air sungai lalu, sini nak jadi air sungai lalu. Maka waktu tu Sayyidina Muawiyah perintahkan kepada pekerja-pekerja untuk bagi air sungai lalu. Tiba-tiba pekerja-pekerja datang, wahai Tuan Khalifah Muawiyah, kami nak bagi tahu, kami tak boleh buat empangan untuk lalu air kecuali air tadi akan lalu di atas kubur para syuhada Uhud. Sayyidina Muawiyah kata, jangan, sama sekali jangan buat macam tu. Pindahkan kubur-kubur ni di situ sekarang ni. Di situ sekarang ni, di situ. Jadi pindahkan semua jenazah-jenazah sahabat yang pernah mati dulu ni. Berapa tahun Sayyidina Muawiyah punya pemerintahan kan, lepas tu lambat ni kan, berapa puluh tahun lepas tu baru Sayyidina Muawiyah suruh pindah. Saat itulah ada sahabat yang sudah bertongkat datang nak tengok balik. Digali kubur semula, mereka pun datang nak tengok balik. Korek kubur angkat. Sahabat yang sudah bertongkat, yang sudah beruban dan sebagainya, menyaksikan sahabat-sahabat mereka yang meninggal dulu, dan hari ini menyaksikan kubur mereka digali untuk dipindahkan. Kata para sahabat, kami melihat jenazah mayat kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, seakan-akan baru kemarin kami baru lepas perang, kami baru tanam jasad dia, baru keluar macam tu lagi. Baru keluar Masa Ibn Umair pun macam tu juga, Abdullah Ibn Jahshim pun juga. Bayangkan perasaan mereka yang sudah berumur melihat jenazah-jenazah kawan mereka masih lagi sama begitu, masih lagi darah itu tidak kering, dipindahkan di sana. Jadi pengajaran daripada peristiwa perang Uhud, semenjak hari itu tidak ada lagi seorang pun sahabat yang berani ingkar ataupun buat pilihan di atas pilihan Rasulullah SAW. Dengarkan sikit lagi. Selepas Nabi SAW pun semua sampai di Madinah dengan sahabat dan keadaan yang luka-luka, sampai saja Abu Sufyan waktu tu jadi kepala kepada musyrikin yang hendak main. Dia kata, ini peluang kita. Apa peluang? Kita pergi Madinah, kita tawan Madinah tu, kita perang kat Madinah tu. Ni baru yang berapa hari kita pergi tu. Pasal apa? Sebab sahabat Muhammad semua dah luka. Kalau mereka keluar main perang kita, dah tentu kita menang. Lalu Abu Sufyan pun mula mengorak langkah nak main menuju ke Madinah. Waktu tu sahabat tengah duk luka, tengah duk sedih tengok sahabat lain meninggal dan sebagainya. Berita daripada malaikat Jibril sampai kepada Nabi SAW, sampai bagi tahu kata ada rombongan daripada musyrikin nak sambung perang, nak main bunuh habis yang ada kat Madinah ni, bagi selesai orang Islam mau habis. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi SAW lari. Nabi lari, Nabi pegang kuda, Nabi naik kuda, Nabi nuncuk dengan laju sekali. Baginda SAW nuncuk laju. Sahabat pun heran, Nabi SAW nak pergi mana ni? Nabi SAW nak pergi seorang. Sebab Nabi takkan biar lagi siapa-siapa sahabat tu korban, baginda akan pergi perang. Rasulullah kata, mereka hendak datang menyerang kota Madinah, mereka datang nak melukakan dan matikan lagi sahabatku, aku takkan izinkan. Sekarang ni aku akan datang berperang bersama dengan Allah. Nabi naik kuda seorang. Bila Nabi SAW naik kuda sampai sahabat tak ada perang, ada yang baru naik tarik kuda nak ikut Nabi SAW. Nabi tengah perang, sampai kepada mata-mata Abu Sufyan bahawasanya Nabi SAW bertolak main seorang, terus lari bagi tahu, Abu Sufyan, Muhammad datang untuk perang kita. Kata itu, dia datang dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat yang dah luka. Dia datang seorang. Kalau dia datang seorang, semua balik. Kerana Nabi Muhammad datang seorang, dia bersama dengan Allah, lari balik semua patah balik semata-mata kerana Nabi Muhammad SAW main seorang. Kalau ada sahabat sebelum tu mungkin ada yang ingkar, boleh ada peluang untuk mereka menang. Tapi bila tak ada seorang pun, maka dia bersama dengan Allah. Jangan, semua patah balik. Tentulah dapat pengajaran bahawasanya Nabi SAW begitu orang yang hebat, dia bukan main-main. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila peperangan begitu dahsyat, kami akan biar baginda di belakang, kami akan masuk ke depan semua. Tapi kalau peperangan jauh lebih dahsyat daripada dahsyat kami ni, maka Nabi lah duduk depan, kami duduk di belakang.
sampai tahap tu. Siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni? Bukan orang duduk di belakang tau, semua akan boleh depan. Sebab tu Nabi tak boleh tengok. Lepas tu Nabi SAW pesan, ingat betul-betul, satgi Nabi sebut kata Bukit Uhud pun sayang. Dengar Nabi SAW, la tasubu ashabi, jangan celah maki sahabatku, jangan hina maki sahabatku. Itu yang marah sangat, ahli sunnah marah sangat pada Syiah sebab ni. Hampa kata tak sahabat Nabi, la tasubu ashabi. Nabi ulang 3 kali, wallahi demi Allah, kalaulah sekiranya di kalangan kalian ni yang menginfakkan seluruh apa yang ada atas muka bumi ni, takkan sama walaupun secupak daripada pemberian sahabatku. Kalian bagi macam Bukit Uhud, Nabi SAW kata, Bukit Uhud yang besar ni adalah emas. Kalian bagi ni kat saya pun untuk infak untuk Islam, takkan sama dengan pemberian secupak daripada pemberian sahabatku, walaupun bukan emas ataupun setengah daripada cupak tersebut. Jadi nilai Nabi SAW mengambil titik nilai berat tentang nilai. Jadi saat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, 70 orang sahabat yang telah meninggal di sini dah ditanam situ. Saya lagi bagi salam. Bagi salam, sebutkan nama Sayyidina Hamzah secara khususnya. Sebutkan Sayyidina Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Jadi situ Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seterusnya adalah Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad Sa'ad bin Rabi'. Jadi Allah Sayyidina Muhammad dan lain-lain secara umumnya bagi salam, baca Fatihah, depa hadiah pada depa. Bukan kita main sini mata-mata nak beli kurma, jual apa-apa. Main sini ni tempat besar ni berlaku. Jadi biar Allah Ta'ala bagi tambah rindu bagi semua yang dengar pada pagi ni, dan juga kecintaan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Biar kita tahu hari ni bahasanya mereka yang duduk di keliling Nabi SAW bukan orang biasa. Ialah orang yang begitu hebat sekali, sampai seorang boleh buat macam tu, buat macam ni dan sebagainya. Sebab itu jangan bubuh biar orang duk sebut kata Nabi Muhammad dah mati dalam telinga kita. Tapi letakkan selalu bahasanya baginda Allah sentiasa hidup dalam hati kan. Kalau bubuh kata Nabi mati, itu jadi mati habis semua, galanya mati. Hati pun mati. Jadi bubuh Nabi SAW sentiasa hidup, maka aku akan terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Rumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jadi Jabal Rumah, di sana adalah Bukit Uhud. Jom sama-sama kita pergi bergerak sana, insya-Allah, bagi salam insya-Allah. Billahi taufiq. Assalamualaikum.